Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Masyita binti Muhammad Razi. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan analisis artikel berkaitan dengan teori ekologi Bronfenbrenner. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu Muhammad Saifullah bin Mamat, Nurul Najiah Akmal binti Muhammad Ali, dan saya sendiri Adila Batrisha binti Muhammad Anafiah. Pembentang pertama ialah Nurul Najiah Akmal. Silakan Najiah. Baiklah, saya akan membincangkan tentang 3 artikel yang telah saya pilih bagi tujuan assignment analisis kurikulum ini. Pertama, saya telah memilih artikel yang bertajuk Menimbang Pendekatan Pembangunan Manusia dalam Merancang Kurikulum yang ditulis oleh Maria Listianti pada tahun 2019. Bagi tujuan dan objektif, kajian ini bertujuan untuk melakukan kajian atau penilaian kurikulum pada tahun 2006 dan 2013 dengan menggunakan pendekatan pembangunan manusia. Objektif kajian ini adalah melihat keberkesanan kurikulum terhadap perkembangan manusia. Kedua adalah untuk mengkaji kurikulum pada tahun 2006 sehingga 2013. Adakah ia masih relevan untuk diaplikasikan pada tahun 2019? Metodologi yang telah digunakan adalah kajian ini adalah bersifat kajian tinjauan dengan menggunakan metod dalam penelitian menggunakan kajian pustaka. Instrumen yang telah digunakan dalam kajian ini adalah kajian perpustakaan. Dapatan kajian menunjukkan kurikulum telah berjaya memajukan perkembangan manusia dari sudut kehidupan holistik. Antara matlamat dan pembentukan kurikulum tersebut adalah meningkatkan perkembangan karakteristik manusia dan orientasi pembelajaran. Implikasi dan cadangan bagi artikel ini adalah keberkesanan manusia menjadi intipati utama dari penyempurnaan kurikulum. Jadi, kurikulum 2013 menyempurnakan kurikulum 2006 dengan membangun kompetensi manusia dari dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perubahan ini menuntut pendekatan pembelajaran menjurus kepada saintifik kemanusiaan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang artikel yang bertajuk Childhood Predators of Transaction in Early Childhood Education among African American and Caucasian males. Okey, yang ditulis oleh Portia T. Hill pada tahun 2019. Okey, kajian semasa bagi objektif untuk artikel ini ialah kajian semasa memeriksa peramal zaman kanak-kanak yang awal dewasa 19 hingga 20 tahun dalam sampel komuniti seramai 397 orang. Metodologi sampel bagi kajian tersebut ialah kajian belia, kajian yang merujuk pada asalnya direka untuk mengkaji perkembangan tingkah laku yang bermasalah dalam sampel komuniti daripada budak-budak bandar. Jadi peserta ini adalah peserta dari sebahagian daripada kohort pemuda Pittsburgh kajian belia. Instrumen yang telah digunakan adalah instrumen pemobual berasingan dan tertutup yang telah dijalankan dengan ibu bapa dan anak. Jadi guru dan kanak-kanak itu selesai soal selidik dan ditadbir sendiri tentang sekolah kanak-kanak itu berfungsi. Dapatan menunjukkan bahawa Afrika lelaki, Amerika dan Kaukasia yang berpengalaman tinggi tahap kenakalan rakan sebaya mengalami gejala kemurungan dan komunikasi ibu bapa yang berkonflik pada zaman kanak-kanak adalah lebih berkemungkinan mengalami isu pelarasan lebih awal dewasa. Untuk lelaki Afrika Amerika, akademik rendah, pencapaian adalah penting untuk meramalkan penyesuaian orang dewasa manakala organisasi yang rendah diramalkan secara unik pelarasan dewasa untuk lelaki Kaukasia. Jadi implikasi dan cadangan yang telah diketengahkan dalam artikel ini ialah kajian masa depan boleh menambah data laporan diri dengan maklumat yang dikumpul daripada informan alternatif seperti kawan rapat dan ahli keluarga. Baiklah, slide yang terakhir adalah
berkaitan dengan artikel The Care and Development of Children Living in Context of Poverty. Penjagaan dan perkembangan kanak-kanak yang hidup dalam konteks kemiskinan. Yang mana artikel ini telah ditulis oleh George Delos pada tahun 2016. Baiklah, untuk tujuan dan objektif artikel ini adalah kajian bertujuan untuk mengukur tahap perkembangan kanak-kanak yang hidup dalam kawasan yang berpendapatan rendah, kawasan luar bandar di Colombia. Jadi, metodologi yang telah diketengahkan dan telah digunakan dalam artikel ini adalah peserta termasuk 929 kanak-kanak yang berumur daripada 0 hingga 5 tahun dari 7 majlis bandaran luar bandar di Atlántico, Colombia. Kajian ini menggunakan data analisis sebagai instrumen dengan respondennya terdiri daripada kanak-kanak. Dapatan menunjukkan bahawa 17% kanak-kanak mempunyai beberapa bentuk DD terutamanya pada kognitif dan komunikatif dimensi. Jadi apabila menggunakan rangka kerja yang dicadangkan oleh Bronfenbrenner dan Morris, berkemungkinan kanak-kanak berbeza sistem berkait rapat dengan DD ini. Secara khusus, mikrosistem adalah penting untuk perkembangan kanak-kanak dalam pelbagai domain. Ini kerana isu yang berlaku adalah mikrosistem, contoh pengabaian ibu bapa, emosi, fizikal, penderaan dan lain-lain bentuk sebagainya lah. Jadi ia mempunyai kesan yang mendalam terhadap perkembangan struktur otak. Okey, jadi implikasi dan cadangan daripada hasil kajian ini adalah mempunyai implikasi terhadap sosial, pendidikan dan klinikal. Cadangan kajian masa depan perlu untuk mencipta program yang lebih membimbing dan melatih ibu bapa dalam amalan penjagaan dan rangsangan untuk mengurangkan tahap DD pada kanak-kanak. Hasil kajian ini meluaskan pengetahuan semasa terhadap DD dalam konteks kemiskinan. Menyumbang data yang boleh digunakan sebagai asas campurtangan kajian lanjutan dan dasar awam yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup kanak-kanak. Okey, sekian itu daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya akan menyambung pembentangan seterusnya. Artikel yang dipilih ialah Adapting Bronfenbrenner Biological Model at the Preschool within the double-storey residential building. Objektif kajian ialah mengenal pasti ciri-ciri penting interaksi dalam kalangan kanak-kanak untuk perkembangan rasa penerimaan terhadap prasekolah. Yang kedua, memberi cadangan penyusunan ruang bilik darjah yang sesuai untuk prasekolah yang terletak di bangunan kediaman 2 tingkat. Kajian ini menggunakan 45 kanak-kanak prasekolah di Kuala Lumpur yang berusia 5 dan 6 tahun yang terlibat aktif dengan pembelajaran berkaitan topik reka bentuk kelas menggunakan pendekatan pedagogi inquiry. Keputusan diperoleh menerusi analisa yang dijalankan terhadap tingkah laku dan perbualan kanak-kanak. Proses ini dirakam dan direkodkan secara bertulis sewaktu susun atur telah dijalankan. Dapatan kajian, kecenderungan pemilihan lokasi tempat duduk atau sense of placeness oleh kanak-kanak di kelas adalah bergantung kepada tempat duduk. Bahkan ia dipengaruhi oleh faktor ruang, bersama atau kumpulan. Proses susunan atur kelas yang diubah suai kanak-kanak ini lebih cenderung untuk duduk dalam satu kumpulan yang besar berbanding kumpulan kecil. Proses ini dilaksanakan dengan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memilih tempat duduk mereka sendiri. Ini jelas menunjukkan bahawa terdapat keperluan terhadap interaksi hubungan rapat di antara kanak-kanak sewaktu mereka memilih tempat duduk masing-masing. Implikasi dan cadangan dalam jangka masa tertentu dicatatkan walaupun ruang kelas adalah terhad, ia sebenarnya mampu membentuk perasaan penerimaan dan kepunyaan dalam diri kanak-kanak terhadap kelas dan prasekolah mereka seperti yang dijelaskan oleh formula Bronfenbrenner. Okey, sebenarnya ialah artikel Improving the Social Development Among 4 Years Old Children Through Playing While Learning Activity. Kajian ini bertujuan untuk menyiasat peningkatan perkembangan sosial dalam kalangan kanak-kanak berusia 4 tahun melalui aktiviti belajar sambil bermain. Okey, objektif kajian mengenal pasti tahap kefahaman guru tentang kaedah
belajar sambil bermain, mengenal pasti aktiviti bermain sambil belajar dalam perkembangan sosial, mengenal pasti tahap keberkesanan aktiviti bermain sambil belajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Reka bentuk kajian adalah kajian reka bentuk kualitatif. Sampel kajian melibatkan 2 orang guru dan 3 orang kanak-kanak. Kaedah yang digunakan adalah kaedah kualitatif melalui pemerhatian dengan menggunakan slide semak. Melalui teknik bermain sambil belajar, ini terbukti ia dapat membantu kanak-kanak untuk lebih fokus dalam pembelajaran dan membantu meningkatkan perkembangan sosial dalam kalangan mereka. Implikasi dan cadangan, kaedah belajar sambil bermain dapat menarik minat kanak-kanak untuk belajar. Di samping itu, kanak-kanak juga bersifat teruja dan akan belajar tanpa disuruh. Kajian ini memberikan manfaat yang jelas bahawa kaedah bermain sambil belajar sangat membantu dan berkesan untuk digunakan bersama kanak-kanak di taman asuhan. Ini terbukti daripada kajian ini di mana kanak-kanak dapat meningkatkan perkembangan sosial mereka dengan sangat baik. Seterusnya ialah ethical and investigation of children's social behaviour using the design of Ron-Frovner ecological model in multicultural preschool. Matlamat kerja ini dijalankan adalah untuk meneroka tingkah laku sosial kanak-kanak di prasekolah berbagai etnik di Malaysia sebagai tindak balas terhadap kebimbangan yang dinyatakan tentang perkembangan kemahiran sosial kanak-kanak, yang mana kerja ini dijalankan kerana dibimbangi interaksi sosial dalam kanak-kanak yang berada di prasekolah pelbagai etnik ini mengalami gangguan. Objektif kajian adalah untuk melihat tentang interaksi sosial dalam kanak-kanak berbilang kaum, keberkesanan teori ekologi dalam meningkatkan interaksi sosial dalam kalangan kanak-kanak berbilang kaum. Kaedah kualitatif telah digunakan dalam kajian ini. Kesesuaiannya dalam memperoleh dan majlis dasar yang dipersoalkan dan tumpuan tingkah laku sosial. Pengkaji menggunakan pemerhatian secara holistik atau naturalistik secara menyeluruh dan semula jadi. 25 orang kanak-kanak telah dipilih di sebuah prasekolah perpaduan di Malaysia. Telah digunakan untuk penyelidikan ini. Prasekolah bertempat di Kuala Lumpur, dipilih mengikut asas perkadaran pelbagai etnik yang merangkumi 3 latar belakang etnik utama iaitu Melayu, Cina dan India. Kaedah yang digunakan ialah kaedah kualitatif melalui pemerhatian dan secara holistik dan naturalistik. Dapatan kajian menerangkan tentang corak tingkah laku sosial. Terdapat corak tingkah laku sosial kanak-kanak dengan pasti muncul dalam kaedah ini, iaitu dalam kajian ini, iaitu suka menolong, hormat, menghormati, respon positif, bekerjasama dan berkongsi. Tingkah laku suka menolong ialah tingkah laku yang menonjol, di mana tindakan ini jelas dilihat sebagai membantu antara satu sama lain, memberi bantuan kepada siapa sahaja, malah tidak melihat kepada etnik tertentu. Tingkah laku membantu ini berlaku tanpa digesa oleh pihak lain. Contohnya saling membantu memberi maklumat, membantu sama saling dengan tugas, menawarkan sesuatu. Tingkah laku membantu ini boleh ditunjukkan melalui aktiviti pembelajaran sama ada di dalam bilik darjah, semasa aktiviti luar seperti pendidikan jasmani dan pergerakan. Implikasi dan cadangan, kerja-kerja ini diharapkan dapat menyumbang kepada wacana intelek dan inkuiri saintifik yang sedia ada, khususnya dari segi penjanaan kaedah untuk memahami tingkah laku sosial kanak-kanak daripada kumpulan etnik prasekolah yang berbeza. Kanak-kanak yang berinteraksi antara satu sama lain daripada kumpulan etnik yang berbeza mengembangkan kelas sosial dalam konteks hubungan mereka. Dan yang terakhir ialah teori ekologi Ron-Frovner sebagai sebuah pendekatan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan perwatakan pelajar yang dipengaruhi oleh persekitaran mereka, sehingga kurikulum pendidikan Islam mendapat tentangan dalam membentuk perwatakan pelajar. Jadi kajian ini sebenarnya dikatakan bahawa kurikulum pendidikan Islam ini gagal untuk membentuk perwatakan pelajar. Jadi kajian ini dibuat untuk melihat masalah apa sebenarnya. Objektif kajian untuk menilai kurikulum pendidikan Islam dalam membentuk perwatakan pelajar, nak cuba hubungkan teori ekologikal. Teori ekologi ini Ron-Frovner dengan kurikulum pendidikan Islam untuk mencari titik persamaan dalam membentuk perwatakan pelajar.
Kajian ini adalah kajian berbentuk deskriptif dengan membuat penelitian terhadap kurikulum pendidikan Islam, nak hubung kait dengan teori ekologi dalam bentuk perwatakan pelajar. Kaedah yang digunakan adalah kajian perpustakaan. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan terhadap kurikulum pendidikan Islam dan teori ekologi dalam membentuk perwatakan pelajar melalui proses pembangunan modal insan dengan menggunakan program-program yang dianjurkan seperti program perkembangan diri, life skill, kursus keibubapaan dan program outing dan field trip. Field trip ni ialah program rentas subjek, maknanya contohnya subjek pendidikan Islam dan subjek sains diintegrasikan, maknanya subjek sains itu diterapkan nilai-nilai Islam. Implikasi dan cadangan, sekolah harus mampu mencipta kegiatan yang dapat merangsang perkembangan pelajar seperti program life skill, membina suasana yang positif di sekolah, mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam pada setiap mata pelajaran melalui aktiviti pembelajaran, merancang dan membina program-program yang lebih bersifat holistik dan jati diri perlu diberi keutamaan. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya ialah Ecological Understanding of Foreign Language Speaking Anxiety, Emerging Patterns and Dynamic System yang dikaji oleh Kasbi dan Shirvan pada tahun 2017. Kajian ini dikaji dengan bertujuan untuk mengkaji keresahan bertutur pelajar yang mengambil bahasa Inggeris sebagai bahasa asing, iaitu English as Foreign Language, iaitu EFL, daripada perspektif ekologi berdasarkan Nested Ecosystem Model dan Dynamic System Theory yang kompleks, iaitu Complex Dynamic System Theory (CDST). Data dikumpul secara kualitatif. 4 orang pelajar perempuan yang berkebolehan bahasa Inggeris tahap sederhana dengan purata umur 15 tahun telah dipilih dan mengambil bahagian dalam kajian ini. Data dikumpul melalui separuh struktur tumbuh-bual yang direkodkan oleh pengkaji melalui 5 sesi bilik darjah, pemerhatian bilik darjah untuk bukan peserta dan motometer untuk memberi maklumat berkenaan dinamik keresahan pelajar sepanjang 5 sesi ini. Kajian ini cuba menawarkan pemahaman ekologi tentang keresahan bercakap bahasa asing berdasarkan Nested Ecosystem Model dan CDST. Berdasarkan pemahaman ini dengan menggunakan Nested Ecosystem Model Born-Van-Benner tahun 1979 dan 1993 secara analitikal menunjukkan bahawa keresahan bercakap bilik darjah pelajar EFL Iran berdasarkan interaksi individu di dalam dan di luar bilik darjah dibina secara kontekstual. Faktor dalaman dan luaran ini kelihatan penting dalam menyebabkan perubahan dalam timbulnya corak keresahan yang dialami oleh pelajar. Selain itu, selaras dengan prinsip CDST, kajian ini menggunakan penilaian masa nyata bilik darjah berdasarkan perkembangan keresahan bercakap 4 peserta pada selang masa 10 minit dalam 5 sesi. Pengkaji mendapati terdapat turun naik dalam kalangan pelajar keresahan bercakap semasa sesi bilik darjah selama 90 minit. Implikasi dan cadangan untuk kajian ini ialah guru harus mempertimbangkan segala aspek di dalam kelas seperti situasi di bilik darjah, kestabilan dinamik, keadaan yang menarik perhatian pelajar dan keboleh-ubahan individu yang telah dikenal pasti. Mengenai faktor ini, guru harus mempertimbangkan perbezaan sikap ciri-ciri dan tahap keyakinan diri pelajar. Suasana di bilik darjah juga perlu positif dan menarik untuk menurunkan tahap keresahan pelajar. Sesungguhnya jika prestasi pelajar dinilai secara negatif oleh guru atau rakan sekelas, mereka mungkin hilang keyakinan dan seterusnya keresahan mereka akan meningkat. Artikel seterusnya ialah The Use of Born-Van-Benner's Ecosystemic Model to Explore the Role of Educational Psychologists in Supporting Provision of Children with Speech, Language and Communication Needs, which is SLCN, yang dikaji oleh Vivash pada tahun 2015. Objektif kajian ini ialah untuk meneroka ciri-ciri pandangan profesional yang dianggap dapat menyumbang kepada peruntukan yang berkesan untuk kanak-kanak SLCN. Mengenal pasti bagaimana peruntukan disampaikan dalam amalan dan bagaimana ia mungkin dialami oleh anak-anak dan ibu bapa mereka. Seterusnya, mengenal pasti
peranan EP dan sama ada rangka kerja yang boleh dibangunkan dapat membantu EP untuk menyokong sekolah membangunkan peruntukan mereka untuk kanak-kanak SLCN. Metodologi kajian ini menggunakan pendekatan kaedah campuran dengan menggabungkan kedua-dua data kuantitatif dan kualitatif, iaitu teknik analisis, dan adalah penting untuk diperhatikan bahawa mempersembahkan analisis data prosedur, nilai yang sama diletakkan pada kedua-dua analisis kuantitatif dan kualitatif. Instrumen yang digunakan ialah soal selidik kanak-kanak, soal selidik kekitangan sekolah dan pemerhatian bilik belajar dianalisis menggunakan analisis data kuantitatif terutamanya dan kumpulan fokus dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Dalam fasa 1 telah menunjukkan bahawa terdapat persamaan dalam apa yang dianggap sebagai ciri-ciri yang menyumbang kepada peruntukan yang berkesan untuk kanak-kanak SLCN dan ciri-ciri ini merangkumi semua sistem dalam model Bronfenbrenner. Pandangan profesional yang berbeza apabila mempertimbangkan bagaimana peruntukan yang berkesan harus disampaikan dan peranan profesional dalam berbuat demikian. Dalam fasa 2 telah ditunjukkan bahawa peruntukan untuk SLCN disampaikan dalam beberapa cara amalan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem mikro, meso dan krono, model Bronfenbrenner. Terdapat beberapa percanggahan antara cara kanak-kanak dan ibu bapa melihat hubungan rakan sebaya. Tapi secara keseluruhannya, kedua-duanya mempunyai pandangan yang positif kesan pemberian, terutamanya untuk ibu bapa apabila hasilnya adalah baik. Implikasi dan cadangan untuk kajian ini, dapatan fasa 1 dan fasa 2 menyalahkan beberapa faktor yang berkaitan dengan ciri-ciri peruntukan berkesan dan bagaimana peruntukan direalisasikan dalam amalan kedua-duanya yang mempunyai implikasi langsung terhadap amalan EP. Memandangkan pertindihan konsep yang wujud dalam fasa 1 dan fasa 2, perbincangan bersepadu mengenai dapatan daripada fasa 1 dan fasa 2 berikutan ini. Implikasi untuk amalan EP diterungkai dalam konteks RQ3 yang bertujuan untuk mempertimbangkan bagaimana ekosistemik Bronfenbrenner, model dan ciri-ciri peruntukan yang berkesan boleh membantu rangka kerja untuk EP. Artikel yang terakhir ialah Preschool as an Arena for Developing Teacher Knowledge Concerning Children's Language Learning yang dikaji oleh Sherida dan James pada tahun 2017. Objektif kajian ini ialah untuk meneroka perbezaan tentang aspek yang ditekankan sebagai penting kepada guru prasekolah mengenai prasekolah merupakan arena pembelajaran bahasa kanak-kanak di antara guru prasekolah Sweden dan Norway. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dihasilkan melalui temu bual dengan 69 orang guru prasekolah Sweden dan 35 orang guru Norway. Soalan temu bual memfokuskan pada perkara yang dinyatakan oleh guru prasekolah sebagai elemen paling penting untuk digunakan dalam pembelajaran bahasa kanak-kanak, bagaimana dan mengapa mereka bekerja seperti ini dan apakah rasional yang mungkin membawa kepada pedagogi pengajaran mereka. Kajian ini meneroka apa yang dinyatakan oleh guru prasekolah Sweden dan Norway kepada guru murid tentang prasekolah sebagai arena pembelajaran bahasa kanak-kanak. Dari perspektif perbandingan, analisis memfokuskan pada perkara yang ditekankan oleh guru prasekolah sebagai penting dalam pembelajaran bahasa kanak-kanak, cara mereka bekerja dengannya dan mengapa. Terdapat beberapa persamaan antara guru prasekolah di kedua-dua negara berkenaan dengan perkara yang mereka tekankan dalam menggalakkan pembelajaran bahasa kanak-kanak. Di kedua-dua negara, guru prasekolah menyatakan bahawa kanak-kanak berada dalam dialog berterusan dengan dunia di sekeliling mereka dan bahasa serta komunikasi adalah konsep utama dalam proses pembelajaran. Implikasi dan cadangan untuk kajian ini ialah teori ekologi Bronfenbrenner pada tahun 1979 dan 1986 menunjukkan bagaimana dasar dalam makrosistem di kedua-dua negara berinteraksi mengenai pendidikan guru prasekolah dalam ekosistem, mewujudkan arena yang sedikit berbeza dalam makrosistem. Untuk pembelajaran bahasa kanak-kanak di prasekolah Sweden dan Norway, pembelajaran bahasa awal adalah artifak penting untuk digunakan untuk mendapatkan semua jenis pengetahuan. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami.